Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi singgah belajar bersama cikgu. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe. Pada kali ini, kita akan mengulang kaji mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 KSSR Semakan 2017. Unit pertama dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 bertemakan teknologi rumah tangga. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan dan juga dapat menerangkan fungsi alatan jahitan. Jom kita mengenali jenis-jenis mata jahitan. Apakah jenis-jenis mata jahitan? Dan apakah kegunaannya? Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan di tepi fabrik dan boleh dijadikan sebagai hiasan. Adik-adik, bagaimanakah mata jahitan dijadikan sebagai hiasan? Ikuti penerangan cikgu hingga ke akhir video. Jenis-jenis mata jahitan. Dalam pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid akan mengenal pasti 6 jenis mata jahitan, iaitu yang pertama, jahitan kia, kedua, jahitan jelujur halus, ketiga, jahitan jelujur kasar, keempat, jahitan sembat, kelima, jahitan insang pari, dan yang keenam, jahitan silang pangkah. Apakah fungsi bagi setiap mata jahitan? Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan digunakan untuk menjahit bahagian kelim yang meretas serta boleh menggantikan mata jahitan mesin. Kelim ialah cantuman 2 atau lebih kepingan fabrik. Meretas pula ialah benang jahitannya yang terputus atau terbuka. Kedua, jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Juga digunakan untuk membuat jahitan hiasan seperti sulaman atau kedutan pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Adik-adik, apakah itu kelepet? Kelepet ialah lipatan kecil pada tepi pakaian dan lain-lain. Kelepet dibuat sebagai penyudah tepi supaya bahagian tepi pakaian atau artikel lebih kemas. Seterusnya, jahitan jelujur kasar. Jahitan ini digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan 2 atau lebih fabrik semasa menjahit. Mata jahitan hendaklah ditanggalkan setelah mata jahitan yang kekal dijahit. Keempat, jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Kelima, jahitan insang pari. Jahitan ini digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif atau corak. Yang keenam, jahitan silang pangkah. Jenis mata jahitan ini digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Mari kita teruskan objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu menerangkan fungsi alatan jahitan. Untuk melakukan aktiviti menjahit, kita memerlukan alatan jahitan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsi masing-masing. Oleh itu, adik-adik perlu menerangkan
Fungsi bagi setiap alatan jahitan. Alatan jahitan yang pertama iaitu jarum peniti. Jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Pola ialah kepingan bentuk pakaian atau artikel yang dibuat pada kertas mengikut pakaian yang direka. Pola akan diterap pada fabrik sebelum dipotong dan dijahit. Cuba lihat contoh pola pada gambar pola poket baju. Kedua, pita ukur. Pita ukur digunakan untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Ketiga, kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit ini digunakan untuk membuat tanda pada fabrik. Keempat, gunting fabrik. Gunting fabrik digunakan untuk menggunting fabrik. Alat yang kelima ialah peretas jahitan. Alat ini digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Yang keenam, roda suri. Roda suri digunakan untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Pola yang telah ditanda tadi dipindahkan ke fabrik menggunakan roda suri. Setelah tanda dipindahkan, barulah senang untuk menggunting fabrik mengikut desain yang telah kita tetapkan. Untuk memindahkan tanda pola ini juga memerlukan satu lagi bahan, iaitu kertas karbon. Alatan jahitan yang seterusnya ialah jarum jahitan tangan. Jarum jahitan tangan digunakan untuk menjahit fabrik menggunakan tangan. Kalau jarum jahitan mesin digunakan untuk menjahit menggunakan mesin. Seterusnya ialah pembaris jahit. Pembaris jahit digunakan untuk mengukur dan menandakan pola. Setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Bagaimana adik-adik? Sudahkah anda mengenal jenis-jenis mata jahitan tangan? Apakah alatan jahitan yang adik-adik tahu dan apakah fungsinya? Jangan lupa jawab soalan kuis yang telah cikgu sediakan di ruang description sebagai latihan pengukuhan pada kali ini. Terima kasih kerana telah menonton hingga ke akhir video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk aktifkan notifikasi kerana cikgu akan muat naik video-video pembelajaran yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost.